Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Okey, cikgu harap kamu semua sihat ya. Okey, baiklah. Hari ini kita akan memasuki tajuk baru iaitu manusia. Baik. Dalam tajuk ini kita telah belajar tentang di masa tajuk kemahiran memerhati, membuat pemerhatian. Jadi dalam tajuk ini kita akan mengenal pasti apakah deria, apakah deria manusia. Jadi sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tunjukkan kepada kamu semua apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria. Yang kedua, mengelaskan objek berdasarkan ciri yang dikenal pasti. Okey, baiklah. Jadi kita teruskan pelajaran kita, iaitu mengenal objek ataupun mengenal deria. Okey, yang pertama penglihatan. Penglihatan. Yang kedua pendengaran, menggunakan telinga. 3. Rasa, menggunakan lidah. 4. Bau, menggunakan hidung. Dan yang kelima, sentuhan, menggunakan tangan ataupun kulit. Baik, kita tengok ciri-ciri deria ni pula. Apakah ciri-ciri bagi mata? Mata membolehkan kita melihat warna, saiz dan bentuk. Jadi melalui mata kita dapat mengenal pasti warna, menentukan saiz sama ada besar ataupun kecil, dan juga kita dapat mengenal pasti bentuk, iaitu bulat, segi empat, bujur dan sebagainya. Jadi itu ialah fungsi mata, deria penglihatan. Baik, seterusnya deria rasa. Melalui deria rasa ini kita dapat merasa manis, masam, pahit, masin dan tawar. Dan anggota badan yang kita gunakan ialah lidah. Jadi lidah kita dapat merasa semua ini. Seterusnya bunyi. Kita mendengar bunyi menggunakan telinga. Jadi telinga kita dapat mendengar bunyi yang kuat dan juga bunyi yang perlahan. Baiklah. Seterusnya kita lihat deria bau, iaitu menggunakan hidung. Hidung dapat menghidu bau wangi dan juga bau busuk. Serta hidung kita juga akan dapat mengenal pasti benda ataupun objek yang tidak mempunyai bau. Seterusnya sentuhan, menggunakan tangan ataupun kulit. Melalui sentuhan ni kita dapat mengenal pasti
objek, sama ada objek tersebut kasar, licin, lembut ataupun keras. Okey. Itu adalah kegunaan ataupun ciri-ciri deria yang kita ada. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua faham tentang penggunaan deria tersebut. Baik, sekarang mari kita lihat kemahiran mengelas kita, sama ada kita boleh menggunakan kesemua deria ataupun sebahagian daripada deria kita. Baik. Untuk kemahiran mengelas ini, Hafiz dan Alia berada di gerai buah-buahan. Mereka membeli beberapa jenis buah-buahan. Okey, cuba kamu lihat buah-buahan yang mereka beli. Okey, yang pertama ciku, kedua apple, ketiga oren dan keempat kedondong. Jadi mereka menggunakan deria rasa dan penglihatan untuk mengenal pasti ciri-ciri buah-buahan tersebut. Contoh, okey. Kamu boleh lihat jadual yang diberikan. Apakah rasa buah yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri rasa, iaitu menggunakan deria lidah. Okey. Buah ciku akan berasa manis, apple manis, manakala oren dan kedondong akan berasa masam. Okey, jadi mereka menggunakan deria lidah. Baik, seterusnya mereka ingin mengenal pasti bentuk. Jadi mereka menggunakan deria penglihatan, iaitu mata. Jadi mereka bahagikan kepada dua kumpulan, iaitu buah yang bujur dan buah yang bulat. Okey, baik. Ciku, dari pemerhatian mereka melihat buah ciku ialah sesuatu objek yang bujur. Buah apple bulat dan oren bulat, serta buah kedondong mereka lihat ianya ialah satu objek yang bujur. Baik. Jadi dari sini dari pemerhatian yang kita buat menggunakan deria, kita dapat mengelas sesuatu ataupun objek yang kita lihat, kita rasa, kita sentuh, kita dengar dan kita bau. Okey. Jadi ini contoh buah. Ada pelbagai lagi contoh yang boleh kita gunakan selain buah. Selain pada makanan, ada juga bahan-bahan lain, alat-alat lain yang kita boleh gunakan. Baiklah. Untuk menambah pemahaman kamu, cikgu harap kamu dapat menulis uji kaji yang cikgu tunjukkan ini di dalam buku nota, dalam buku nota sains. Okey. Kamu tulis tajuk kelaskan saya, dan seterusnya alat dan bahan. Terdapat 6 alat dan bahan, iaitu tanah liat, loceng, kek cawan, whistle, span dan guli. Okey, cikgu rasa kamu semua pandai melukis.
Jadi cikgu harap kamu dapat melukis. Kepada yang tidak pandai melukis, kamu hanya boleh tulis sahaja alat dan bahan. Baik, seterusnya untuk aktiviti kumpulan ni kita tak buat, kita tak namakan aktiviti kumpulan sebab kita membuat latihan ini ataupun uji kaji ini di rumah masing-masing. Jadi kamu hanya tulis aktiviti. Dan langkah-langkah aktiviti ini, pertama, kenal pasti ciri-ciri objek di atas. Yang kedua, asingkan objek tersebut kepada kumpulan objek lembut dan keras. Okey, jadi cikgu ulang. Yang pertama tadi, kamu mestilah mengenal apakah objek-objek tersebut. Dan yang kedua, kamu kena kumpulkan objek tersebut melalui kumpulan objek lembut dan keras. Seterusnya yang ketiga, kamu kena lengkapkan carta pengelasan seperti di bawah. Baik. Objek yang diberi tadi, alat dan bahan tadi, tanah liat, loceng, kek cawan, whistle, span dan guli. Jadi kamu kumpulkan kesemuanya dan bahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan objek lembut dan kumpulan objek keras. Jadi kamu boleh tulis jawapan kamu di ruangan kosong. Dan seterusnya cikgu nak kamu jawab soalan di bawah. Yang pertama, nyatakan deria yang kamu gunakan semasa mengenal pasti ciri-ciri objek. Baik. Jadi, kamu boleh tulis jawapan di selepas soalan ni, di bawah soalan. Kamu boleh tulis sama ada kamu gunakan deria penglihatan, deria rasa, bau, pendengaran ataupun sentuhan. Baik. Untuk soalan kedua, apakah ciri-ciri lain yang boleh kamu gunakan untuk mengelas objek tersebut? Okey. Ciri-ciri lain kita boleh lihat objek tersebut sama ada besar atau kecil. Menggunakan deria penglihatan, kamu boleh tulis ciri-ciri jawapan. Kamu boleh tulis jawapan. Ciri lain yang boleh digunakan untuk mengelas objek tersebut ialah menggunakan deria penglihatan. Baik. Okey, selesai sudah uji kaji yang pertama. Jadi, kalau kamu gunakan, kamu tulis menggunakan satu muka surat saja, okey, tak apa. Tapi untuk uji kaji kedua, kamu kena gunakan muka surat yang lain untuk menulis. Baik. Tajuknya ialah merasa buah-buahan. Baik, alat dan bahan ada A, B, C dan D. 4 jenis
buah-buahan yang dipotong cube. Okey, mari kita lihat. Mungkin ada yang tidak kenal. Okey. Baik. Di sini ada. Di atas ni ada gambar buah tersebut. Baik. Di atas ni ada gambar buah tersebut ya. Cuba kamu lihat. Yang pertama, warna apa? Oren. Okey, oren. Jadi tentulah buah oren. Baik, yang kedua, buah yang telah dipotong cube ni, yang kedua ialah tembikai. Ya, betul. Pandailah. Okey. Okey, baik. C. Buah C ni ialah apple. Dan terakhir buah D. Ya, betul. Pisang. Pisang. Jadi kita boleh namakan buah-buahan tersebut sebagai A. Oren, B. tembikai, C. apple dan D. pisang. Okey. Jadi kamu dah tulis alat dan bahan ni, kamu dah lukis. Jadi untuk aktiviti, perkataan individu tu tak payah tulis, kamu tulis aktiviti dan bawah dia kamu tulis langkah-langkah. Kamu kena sediakan kad pemerhatian. Sediakan kad pemerhatian. Baik, sediakan kad pemerhatian. Okey, yang pertama, perhatikan cube buah A. Cube buah A tadi Cube buah A. Catatkan warna, bau, rasa dan tekaan nama buah dalam kad pemerhatian. Jadi rasanya cikgu dah bagi jawapan tadi. Buah A tu, cube A tu buah apa? Jadi cikgu harap kamu dapat menulis nama tekaan dan nama buah sebenar. Jadi di kad tu kamu kena ada 4 kad, dan di kad kamu kena tulis tajuk dia kad pemerhatian, buah A, buah B, buah C dan buah D. Jadi ciri-ciri dia kamu kena tulis juga warna, bau, rasa, tekaan dan nama buah sebenar. Kamu juga boleh minta tolong ahli keluarga kamu untuk menghasilkan kad pemerhatian ini. Ataupun kamu boleh buat sendiri. Okey, jadi seterusnya langkah yang keempat iaitu ulangi langkah 2 dan 3 untuk buah B, C dan D. Okey, jadi maknanya sama seperti kamu buat pemerhatian ke atas cube buah A tadi, kamu kena catatkan warna, bau, rasa, tekaan nama buah dalam kad perhatian. Jadi kamu dah dapat jawapan yang cikgu beri. Jadi cikgu rasa tidak ada masalah. Okey. Jadi soalannya, dapatkah kamu meneka buah-buahan tersebut? Mengapa? Okey. Jika kamu dapat meneka buah-buah tersebut, kamu tulis ya. Titik.
Dan mengapa? Kerana melalui penglihatan saya dapat mengenal pasti warna buah tersebut. Boleh juga kamu tulis kerana melalui deria rasa saya dapat mengenal pasti buah tersebut. Ataupun kamu boleh tulis kerana melalui deria bau saya dapat mengenal pasti buah tersebut. Okey, jadi kesimpulan di sini, sesuatu objek boleh dikenal pasti dengan menggunakan satu atau lebih deria. Contoh, melalui kad pemerhatian ni, kita gunakan 3 deria. Yang pertama, memerhatikan warna. Jadi, memerhatikan warna, kita gunakan deria penglihatan. Okey. Dan yang kedua, kita mengenal pasti bau. Jadi, untuk mengenal pasti bau, kita gunakan deria hidung ataupun deria bau. Okey. Dan seterusnya rasa. Rasa ni kita gunakan lidah untuk merasa manis, masin, masam, pahit. Okey. Jadi itu ialah aktiviti yang kamu perlu tulis dalam buku nota sains. Okey. Terusnya di peringkat yang terakhir, cikgu nak simpulkan semula. Okey, sebagai rumusan pelajaran kita pada hari ini, jadi cikgu harap kamu dapat mengenal pasti deria. Untuk objektif yang pertama tadi, mengenal pasti deria. Cuba lihat, mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan deria. Dan kedua, mengenal objek berdasarkan ciri yang dikenal pasti. Okey. Baik, sebagai rumusan kita pada hari ini, okey, kita lihat bahagian tubuh manusia iaitu mata, yang kita boleh katakan deria penglihatan. Jadi ciri-ciri deria penglihatan, kita dapat melihat warna, saiz dan bentuk. Okey, manakala untuk deria rasa, kita boleh merasa, kita menggunakan bahagian lidah, iaitu dengan merasa manis, masam, pahit, masin dan tawar. Okey. Baik, seterusnya bahagian tubuh manusia iaitu telinga, kita dapat mendengar sesuatu bunyi yang kuat atau perlahan. Dan seterusnya menggunakan organ hidung, kita panggil deria bau. Okey, melalui deria bau kita boleh menghidu bau wangi-wangian, bau busuk dan tiada bau. Okey. Khususnya menggunakan tangan ataupun kulit, iaitu deria sentuhan. Melalui deria sentuhan ini, kita dapat mengenal pasti licin, lembut, keras dan kasar. Jadi, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Dan untuk menambah pemahaman kamu, cikgu harap kamu dapat menjawab soalan di dalam
buku aktiviti di muka surat 23 hingga 25. Okey. Jadi hari ini kamu ada 2 tugasan, iaitu yang pertama tadi menulis uji kaji di dalam buku nota, dan yang kedua menyiapkan soalan yang diberikan melalui buku aktiviti di muka surat 23 hingga 25. Okey. Sebelum cikgu akhiri pelajaran kita hari ini, jangan lupa subscribe channel cikgu dan teruskan kekal menjaga SOP, sentiasa menjaga SOP seperti mencuci tangan, tidak menjaga penjarakan sosial dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan. Okey, cikgu harap kamu semua dapat mengikuti lagi kelas cikgu pada masa akan datang dan teruskan semangat kamu. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.